Begitu juga di dalam tajuk akidah. Di dalam tajuk akidah, kita ahli sunnah wal jamaah bina di atas ilmu. Bina di atas ilmu betul-betul. Bina di atas kaedah syarak. Bina di atas as-salafus salih. Bukan kita di dalam akidah, kita bina di atas akal betul-betul. Kita bina di atas kesesatan yang tidak ada hidayah. Kita bina di atas satu perkara yang secara khoyal, tidak ada pemimpin, pemandu, kita tak ada. Semua di dalam ahli sunnah bina di atas ilmu. Betul-betul bina di atas ilmu. Cuba kita tengok. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Saya nak angkat satu contoh. Kata bina di atas ilmu. Iaitu masalah yang selalu jadi masalah hadis jariyah. Dengan secara luah-luah yang saya nak sentuh. Hadis jariyah, ulama kita ahli sunnah wal jamaah, baik daripada ulama salaf sampai kepada ulama khalaf, mereka itu mengetahui, mereka itu tahu dengan secara lebih luas daripada kita tentang tajuk hadis jariyah. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya seorang daripada hamba perempuan dengan secara ringkasnya. Rasulullah tanya seorang perempuan dengan kata Aina Allah. Hadis itu disebut di dalam riwayat Imam Muslim. Aina Allah. Tetapi hadis ini adakah dengan satu riwayat sahaja ataupun ada di sana beberapa riwayat, ada di sana beberapa lafaz. Dari sini kalau kita tengok kepada ahli sunnah dengan lain pada ahli sunnah firqah salafiyah, orang mujassimah dia sepik di dalam berdasar, sepik di dalam berdalil, sepik dia di dalam ilmu, picik di dalam ilmu. Dia hanya berpegang berdasar kepada riwayat Aina Allah. Sedangkan di sana ada riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad, ada riwayat di dalam Bazar, ada riwayat di dalam Muwatta Imam Malik, ada riwayat daripada di dalam Musannaf bagi Abdul Razzaq, ada riwayat di dalam Sunan bagi Al-Baihaqi. Beberapa banyak lagi riwayat-riwayat di sana berhubung kait dengan hadis ini, dan hadis ini betul-betul. Maka bila orang ahli sunnah wal jamaah dengan tilik, dengan secara ilmiah, tilik kepada semua, kumpul semua hadis bersangkut paut dengan jariyah ini, nyata bahawasanya hadis jariyah yang ditanya dengan Aina Allah itu adalah ittirab. Ittirab, bergonjang, ataupun dengan secara bercakap, secara kampung, secara mudah-mudah faham, lafaz ini tidak sabit daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tentu yang Rasulullah kata ke tak kata. Itu nama ittirab. Apa lafaz yang Rasulullah tanya sungguh? Karena dengan sanad yang sama, riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad kata Aina Allah,
ada riwayat yang sama, perawi yang sama. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah tanya hamba itu dengan kata atashhadina alla ilaha illallah. Maka dengan riwayat, dengan perawi yang sama, maka kita dapati bahawasanya lafaz ini tentulah tidak tentu daripada Rasulullah. Tentulah lafaz yang keluar pada Rasulullah mana-mana satu daripadanya. Aina Allah ka ataupun atashhadina alla ilaha illallah ka ataupun marrabbuka ataupun hamba itu tidak kata fis sama, hanya hamba itu isyarat saja kerana hamba itu seorang hamba yang bisu. Ini bila himpun sini, di situlah Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dia hukum kata riwayat dengan kata ainallah itu adalah ittirab, bergonjang, ataupun di dalam istilah ilmu dia panggil lafaz itu riwayat bil makna, riwayat dengan makna yang lebih sahih, seperti di dalam musannaf bagi Abdul Razak dengan sanad yang lebih sahih, dengan sanad yang ali, sanad yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya jariyah dengan kata atashhadina alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dengan demikianlah ulama kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh kita nak mensifatkan Allah dengan sifat ain, dengan sifat ada mempunyai tempat. Kerana tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ainallah. Ini ulama kita ahli sunnah. Dengan sebab inilah seorang pada ulama salaf yang diakui dengan kesalafannya dan diakui dengan betul akidahnya sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis pengarang kitab Aqidah At-Tahawiyah, yang dia kata di sana ta'ala Allah ta'ala 'anil hudud wal ghayat sampai kepada wala tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak mempunyai jihad sebagaimana segala perkara yang baru. Itu di satu segi. Di satu segi yang lain cuba kita tengok. Hak masyhur hadis kata innallaha khalaqa Adam ala surati. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah kesemua tidak kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam di atas rupa Allah seperti Allah Subhanahu wa taala. Ijma' semula saja. Tetapi orang satu kumpulan yang mendakwa kata dia mengikut Al-Quran dan Al-Hadis, dia dakwa. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam di atas rupa Allah. Kerana Rasulullah kata innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Hadis yang meriwayatkan dia oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Tetapi dengan secara ilmiah, ahli sunnah wal jamaah dengan secara ilmu, memang hadis ni hadis yang sahih. Tetapi dengan secara ilmu, ulama kita ahli sunnah wal jamaah berbagai-bagai tanggung hadis ni. Satu, dia tangguhkan dhamir ala suratihi. Isim dhamir itu kembali kepada Adam, bukan kembali kepada Allah. Satu. yakni Allah menjadikan Adam ala suratihi, di atas rupa Nabi Adam. Dengan tidak berada tatawur, dengan tidak ada peralihan daripada setitik air mani kepada darah, kepada stokor darah, kepada stokor daging, kepada anak, jadi orang, jadi yang besar, jadi orang tua, tak jadi begitu. Adam Allah menjadikan dengan bentuk dia 60 hasta pada awal-awal lagi begitu. Ini ulama kita ahli sunnah. Dan setengah ulama kita ahli sunnah, kerana apa boleh dia kata gitu? Ini cara ilmu. Cara ilmu, kerana bila ada satu dhamir, isim dhamir, ala suratihi, dia panggil isim dhamir. Isim dhamir ini bila ihtimal,
Bila boleh rojak kembali klik kepada dua tempat, boleh klik ala suratihi kembali kepada Allah boleh. Ala suratihi surati Adam boleh. Bila ihtimal dua begini, kaedah dia, di dalam kaedah ilmu, dia kena kembali kepada aqrabil mazkur. Kena kembali kepada hak paling dekat dengan isim dhamir. Maka hak paling dekat dengan isim dhamir ni yang mana? Inna Allaha khalaqa Adam ala suratihi. Allahkah atau Adam? Isim dhamir ni yang tepat, yang mudah, yang dekat nak kembali. Tentu Adam, kerana Allah sebut dulu. Lafaz Allah disebut dulu. Inna Allaha khalaqa Adam ala suratihi, surati Adam. Kalau kembali pada Allah, ala suratillah, kena lakah Adam baru kena pergi kepada Allah. Maka itu tak betul dengan kaedah bahasa Arab. Bahasa Arab bila dia nak rajak dhamir, bila boleh jadi dua, mesti dia kembali kepada hak dekat. Kalau nak buat kembali hak jauh, dia tak boleh datang isim dhamir. Kena kata ala suratillah, di atas rupa Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah ilmiah, kaedah ilmu agama. Ulama kita ahli sunnah kata ala suratihi, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah boleh. Tetapi maknanya bukan Allah Subhanahu wa taala menjadi Adam seperti Allah, rupa dia sama dengan Allah, ada kaki, ada tangan, ada mata, bukan. Ala suratihi dengan mana ala sifatihi. Adam bersifat dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dia. Allah ada sifat pelihat, Allah ada sifat pendengar. Adam ni ada sifat pelihat, Adam ada sifat pendengar. Tidak seperti batu, tidak seperti bumi, tidak seperti pokok kayu, tidak seperti demikian. Adam ini bersifat dengan sifat ilmu. Adam bersifat dengan pendengar pelihat. Itu mana ala suratillah. Surah dengan mana sifatillah. Dan yang ketiga, ulama kita ahli sunnah wal jamaah kata ala suratihi, bukan ala suratillah. Bukan ala suratihi, ala surati Adam. Bukan. Hanya ala suratihi, ala suratil abdil madrub. Di atas rupa hamba yang dipukul oleh pengulu. Dengan sebab ulama kita kata begitu kerana dia tilik kepada asbabi wurudil hadis. Sebab bagi Nabi nak bercakap dengan hadis ini, Nabi nak bersepeda dengan hadis ini, ada sebab dia. Tilik kepada sebab itu, tentulah dhamir pada kata suratihi, rupanya ini kembali kepada hamba yang dipukul, hamba yang kena pukul. Kerana pada asalnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalu ke ke tepi orang, seorang pengulu yang pukul hamba dia. Duk pukul, duk katok hamba dia, serta mencela, mencaci kepada hamba dia. Dia marah kepada seorang hamba dia, dia cela. Dia kata qabbahallahu wajhak. Minta Allah mengkejikan, minta Allah menghuduhkan akan muka engkau. Wa wajha man ashbaha wajhak, dan muka mereka yang sama dengan muka engkau. Muka engkau minta Allah menghuduhkan. Muka orang yang sama dengan muka engkau minta Allah mengkeji, menghuduhkan. Bila Nabi lalu hampir-hampir dengan pengulu tadi, Rasulullah, Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apabila pukul seorang kamu akan seorang, hendaklah menjauhi akan muka. Bila nak pukul, jangan pukul muka. Inna Allaha khalaqa Adam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam ala suratihi, di atas rupanya, rupa orang yang kamu pukul ini.
Kalau kamu mencacikan, kalau kamu mencelokan muka seperti muka orang ini, artinya kamu mencelokan Nabi Adam. Kamu mencelokan anak Adam kesemuanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam sama dengan dia, muka dia sama dengan muka Adam. Cuba kita tengok, ini ilmu kita ahli sunnah wal jamaah. Ada pun musyabbihah, dia ambil dengan secara ra'yi, dengan secara sepatah lalu, dia tidak mendalami di dalam ilmu. Dia kata ala suratihi ala suratillah. Allah menjadikan Adam di atas rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka kembali kepada hadis yang dhaif jiddan, bahkan boleh dikatakan hadis yang mereka berpegang, hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Ada satu riwayat yang maudhu', hadis yang riwayat yang palsu, kata innallaha khalaqa Adam ala suratir rahman. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam di atas rupa Ar-Rahman, rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu riwayat yang palsu. Tak boleh kita berpegang dengan dia, tetapi orang Salafi dia berpegang dengan riwayat itu sehingga mereka mengeluarkan satu buku, satu kitab yang bertajuk Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adam ala Suratir Rahman wal a'yadha billah. Di dalam buku tersebut, dia mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti manusia. Seperti itu Adam, mempunyai mata, mempunyai tangan, mempunyai muka, mempunyai betih, mempunyai kaki. Kesemuanya Allah mempunyai seperti Adam. Wal'iyadha billah. Itu kata, dakwa saja dia berpegang dengan hadis, dia tidak berpegang betul-betul dengan kaedah hadis. Hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', mereka berpegang. Kita ahli sunnah wal jamaah, satu hadis dia teliti dengan secara halus. Apa maksud hadis? Ini sebenar-benar berpegang dengan hadis, sebenar-benar berpegang dengan Al-Quran, iaitu kita berpegang dengan murad dan maksud yang dikehendaki oleh Allah. Kita berpegang dengan murad yang dimaksud oleh Rasulullah, bukan maksud yang dikehendaki oleh kita. Sebab tu nak tahu maksud Allah, maksud Rasulullah, kena kita halusi. Kita kena faham bahasa Arab, macam mana dia bercakap, macam mana Allah tafsir ayat ini di ayat yang lain, macam mana Rasulullah bercakap begini, Rasulullah kehendak macam mana, kita tengok di tempat lain ya Rasulullah yang kehendaknya, dan kita tengok perkara-perkara yang berhubung kait dengannya, hadis dan Al-Quran berhubung kait dengannya. Ini kaedah kita ahli sunnah wal jamaah.